Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulia. Salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دولة الجبال سبا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan lagi dan kita dipanjang lagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur pada Allah dan perlu kita amat-amatinya ta'ammu li'amudin bi fadlillah lil ibadah ta'ammu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila seseorang itu dapat duduk dalam ketaatan, panjang umur di dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia amat-amati sungguh. Jaga, maknanya ta'ammu ni maknanya pelihara sungguh. Pelihara mana? Ila su'il umr, ila akhirul umr, sehinggalah akhir umurnya, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kedudukan seseorang itu dalam ibadah pada Allah ia sangat besar kerana fadl, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada seseorang itu. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini, iaitu pada kata al-faslu al-khamisu fi bukhli wal hubbil mal. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين يا رب العالمين. الفصل الخامس في بخل وحب المال. Bermula fasal yang kelima ini pada menyatakan bakhil dan hubbul mal, iaitu pada fasa yang kelima pula dia masuk berkaitan dengan iaitu setengah daripada anggota ataupun perkara yang disuruh ijtima bil ma'asil batinah, perkara yang disuruh jauh daripada maksiat yang batin, khususnya yang berada dalam hati. Itu fasa yang kelima. Setelah kita selesai berkaitan dengan fil hasadi, pada hasad, pada dengki, maka musannif Syekh Abdul Samad Al-Limbani dia masuk pula, iaitu fasal pada menyatakan bukhl, iaitu bakhil dan hubbul mal, iaitu kasih kepada harta. Adapun bakhil wa hubbul mal, yakni kasih dan yakni bakhil dan kasih akan harta itu, maka iaitu sifat kecelaan, sifat yang dicela oleh syarak, yakni Allah dan Rasul, iaitu yang sebesar-besar yang membawa kepada kebinasaan di dalam akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Artinya, dan jangan engkau sangka akan orang yang kikir dengan barang memberi Allah Subhanahu wa taala akan mereka itu daripada anugerahnya Allah, iaitu kebajikan bagi mereka.
tetapi iaitu kejahatan bagi mereka lagi akan dikekang akan yang kikir mereka itu dengan dia, dengan yang kikir itu di atas leher mereka itu pada hari kiamat kelak. Jadi dalam hadis, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. Jangan engkau sangka akan orang yang kikir, yakni orang yang bakhil. Itu maknanya istilah orang boleh belaka kikir, bakhil, kedekut. Tu orang kita kalau nak cakap bahasa kan panggil bakhil, bakhilun. Yang kita telah sebelum ni ada lafaz-lafaz syuhah, seperti mana di bawah tu. Bakhil ialah dia kedekut dengan, dia bakhil dengan orang, itu bakhilun. Kalau syuhah, dia kedekut pada diri dia dan dia kedekut pada anak isteri dia, dan begitu juga orang lain, dia mengakui semua. Dia syuhah. Tu maknanya diri dia nak makan pun dia berkira. Itu syuhah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran, jangan engkau sangka bahawasanya orang-orang yang bakhil, orang kikir itu dengan memberi, Allah Subhanahu wa taala akan mereka itu anugerah, iaitu fadli. Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu kurniaan. Maknanya setiap pemberian nikmat Allah itu adalah suatu fadlullah, suatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala. Maknanya fadlu di sini, fadli yakni kelebihan di dunia. Itu fadli. Orang beriman ni banyak kelebihan Allah Subhanahu wa taala bagi. Ada orang kafir ni, orang munafik ni, Allah beri pada dia harta, benda dan berbagai lagi, itu untuk dunia saja. Ada pun orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia satu anugerah, iaitu tentang iaitu pemberian harta dan begitu juga kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala beri pada dia. Maka kata Allah, jangan engkau sangka orang-orang yang kikir dengan memberi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu, iaitu kebajikan bagi mereka itu, tetapi iaitu kejahatan bagi mereka. Iaitu maknanya pada zahiriyah, huwa khairul lakum, huwa khairul lahum. Pada zahir itu dia nampak molek lah. Dia bahasa Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia suatu kelebihan, berjaya dia. Bal huwa syarrul lakum, kata Allah. Iaitu Allah menyatakan bahawasanya jangan kamu sangka, iaitu dengan suatu anugerah Allah kebajikan, tetapi iaitu kejahatan bagi mereka itu. Hakikatnya Allah memberi kejahatan pada dia, tapi dia nampak suatu pemberian Allah beri kepada dia ni, suatu pemberian yang sangat bagus, kedudukan dia bagus, sedangkan dia bakhil. Maknanya Allah Subhanahu wa taala hias suatu kebaikan pada dia, maknanya pandangan orang pun nampak dia baguslah, tetapi kedudukan dia itu bakhil. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Itu termasuk juga afaman zuyyina lahu, dan adakah mereka-mereka yang hiaskan amal kebaikan, amal-amal kebaikan, mereka yang menghiaskan amal-amal mereka itu, yakni dengan keburukan, fara'ahu hasanah, tapi mereka tengok baik. Kiralah masuk belakang, maksudnya dia buat ibadah ni comel, dah. Tapi fara'ahu hasanah, dan dia melihat ia suatu kebaikan, tetapi Allah menyatakan ia suatu kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah menyatakan Al-Quran, lagi akan datang dan lagi akan kekang akan orang yang kikir mereka itu dengan orang yang kikir itu di atas leher mereka itu pada hari kiamat kelak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala iaitu kekangkan, maknanya leher dia itu
dengan sesaan. Ini suatu sesaan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kepada orang-orang yang kikir, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Jadi sebab itulah bila sahabat Nabi SAW bertanya pada Nabi, apa lagi sesaan balasan bagi orang-orang yang kikir di atas dunia ini ya Rasulullah? Ketika itulah Nabi SAW, seperti mana Abu Hurairah menceritakan bahawasanya Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ma min yawmin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar wa yaqulu al-malaika al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Nabi SAW, setelah Nabi SAW menceritakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini tentang orang-orang yang bakhil, lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan setiap pagi ada dua orang malaikat. Allah Taala utuskan dua orang malaikat di atas muka bumi ini, yang mana malaikat ini dia berkata, yakni setiap ada dua orang malaikat yang datang kepada para hamba. Dia duduk di sekeliling pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dia kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya. Maknanya berilah ganti kepada orang-orang yang as-sakha. Orang-orang apa makna sakha? Iaitu orang yang pemurah. Ketika itu juga dalam perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ditanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa yang kamu maksudkan as-sakha? Seperti mana Rasulullah SAW menyatakan, iaitu malaikat mendoa. Kata para malaikat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, as-sakha'u ma kana ibtida'an wa amma ma kana mas'alatin fahya'un wa tadhammumun. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, yang dikatakan pemurah itu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kamu memberi tanpa diminta. Tetapi kalau kamu memberi sesudah diminta, fahya'un wa tadhammumun, dia akan ada sifat dua ini, kata Sayyidina Ali. Fahya, malu, wa tadhammumun, orang panggil tazammun, iaitu takut dicela. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam membicarakan berkaitan dengan pemurah itu, iaitu kamu memberi tanpa diminta. Kalau kamu memberi sesudah diminta, akan ada dua sifat ini berlaku pada diri seseorang. Fahya'um, kamu rasa malu aku ni, aku mana orang minta ni aku tak bagi, rasa malu. Itu malu. Wahaya'um wa tazammumun, dan rasa takut dicela. Orang kata dia ni kedeku sungguhlah, bakhil bin kedeku sungguhlah. Takut orang cela dia begini. Maka kata Sayyidina Ali, maka begitulah kata Sayyidina Ali, yang disebut oleh Allah, oleh Nabi SAW, setiap pagi Allah Ta'ala utuskan para malaikat untuk mendoa kepada orang-orang yang iaitu menafkahkan, iaitu membelanjakan hartanya, iaitu Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah beri gantilah malaikat. Malaikat berkata, wa yaqulul akhal al malaikah, maka malaikat seorang lagi dia kata apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah binasakanlah harta orang yang kikir, yakni orang yang kedeku. Kata malaikat seorang lagi, ya Allah a'ti ni berilah. A'ti maknanya memberilah, mumsikan iaitu binasa kepada orang, iaitu orang-orang yang bakhil, kata malaikat. Maka para ulama membahaskan mumsikan talafan di sini, yakni
Setengah para ulama menyatakan Allah Subhanahu wa taala menarik keberkatan pada harta mereka itu sendiri. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menarik dia dua, sama ada apa yang dia usaha di atas dunia ini dah jadi satu, yang kedua Allah menarik harta dia, ataupun Allah menarikkan diri dia sendiri. Maksudnya Allah mematikan dia, Allah tarik dia, atau Allah Ta'ala, pertama Allah Ta'ala tarik perniagaan dia tu semakin mundur, dan pertama. Yang kedua, ataupun perniagaan macam biasa, maju seperti biasa, kehidupan dia hebat seperti biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala tarik dia. Maksudnya Allah mengambil ajalnya. Maka ketika itulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hal keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Artinya, takut olehmu akan bakhil itu, maka kerana bahawasanya ia bakhil itu membinasakan akan orang-orang yang dahulu-dahulu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan takut olehmu akan bakhil kerana orang-orang man di situ maksudnya umat terdahulu binasa disebabkan mereka itu bakhil, seperti mana Qarun, banyak lagi lah sejarah-sejarah dia. Mereka ni binasa. Dan wadima'uhun, dalam hadis lain disebut wadima'uhun, dan mereka itu bertumpah darah mereka itu. Disebabkan mereka bakhil, maka tidak membawa keberkatan kepada harta mereka itu sendiri, maka mereka ini bertumpah darah. Kata Nabi SAW, seperti mana dalam Iman Sunan Ahmad. Jadi sebab itulah Nabi menyatakan, yang takut olehmu akan bakhil kerana bahawasanya bakhil itu ia membinasakan akan orang yang dahulu daripada kamu. Jadi sebab itulah tak kiralah maksud bakhil, tak kiralah bakhil apa-apa pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dia, maka dia dikatakan bakhil, maka ini dicela. Tak kiralah harta dia ke apa lagi, tenaga dia ke, ilmu dia ke, apa-apa, maka dia ada sifat ini, maka akan dibinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula lawan bakhil itu iaitu sakha, yakni pemurah hati, iaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuqshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa memelihara akan diri mereka itu daripada kikir, maka mereka itu yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Sebab tu disebut syuhah di sini. Syuhah ni lebih kuat lagi, sebab bakhil pada orang tu teruk dah, tapi bakhil kepada diri sendiri lagi-lagi teruk. Itu disebut syuhah. Syuhah maknanya kita telah sebut dah, syuhah dia bukan bakhil pada orang, tapi bakhil pada diri dia sendiri, pada anak isteri dia. Itu syuhah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah Allah Taala dah sebut wa man syuhal bukhl nafsihi. Allah Taala dah sebut bakhil, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut syuhah. Ini nak menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebut umum selalu. Maknanya tak kiralah mu kedekut pada orang ataupun kedekut pada diri kamu sendiri, kamu berkira dengan diri kamu sendiri, maka apa kata Allah, barang siapa memelihara akan diri mereka itu daripada kikir, maka mereka lah yang dapat kemenangan di dalam diri akhirat. Dia akan mendapat kemenangan di dalam akhirat, kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
as-sakha'u syajaratun tambitu fil jannah fala yalijul jannah illa sakhiyun wal bukhlu syajaratun tambutu fin nar fala yalijun nar illa bakhilun. Muttafaqun alaih. Bermula murah bukan mudah tu yang ala sawab murah. Kalau ada takut balik itu sebut mudah di situ. Yakni bermula murah hati itu satu pohon kayu yang tambak di dalam mereka itu yang di dalam syurga, dan tiada masuk syurga itu melainkan orang-orang yang murah hati. Dan kikir itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam api neraka, maka tiada masuk ke dalam neraka itu melainkan orang-orang yang kikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat pemurah itu satu pohon, satu pohon yang tumbuh dalam syurga. Maknanya nak menunjukkan keutamaan syurga itu milik orang-orang yang sakha, iaitu orang yang pemurah. Baik itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, seperti mana ayat yang ke-272, Allah menyatakan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan apa-apa sahaja harta yang baik yang kamu belanjakan, maka padahal itu untuk kamu sendiri. Allah menyatakan, itu apa-apa kamu nafkah, iaitu kamu belanjakan, kamu sedekah, itu adalah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kamu sendiri. Itu di antaranya. Sebab itulah diri kita sedekah, contohnya orang mati, kita sedekah pada orang mati, pahala dapat juga, dapat juga pada kita. Allah Ta'ala tidak kurang. Lafaz la ilaha illallah, kita zikir la ilaha illallah, lepas tu kita hadiah pada orang-orang, kita dapat juga. Dan begitu juga orang yang mati dapat juga. Begitu juga apa-apa yang kita belanja, kita sedekah dan kita niat kepada orang yang mati misal kata, dapat juga. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak kurang. Allah menyatakan, aku belanjakan apa-apa yang kamu belanjakan, yakni kamu nafkahkan, kamu sedekahkan harta kamu kepada sesiapa saja, itu untuk kamu sendiri. Dan jangan kamu belanjakan, dan janganlah kamu belanjakan sesuatu melainkan kerana mencari redha Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan jangan kamu menafkahkan, kamu belanjakan, kamu sedekahkan itu untuk mencari yang lain, tetapi illa ibtigha'a wajhillah, mesti kamu mencari redha Allah, untuk mencari redha Allah. Sebab itulah bila sesuatu pemberian itu, hukum orang yang mengukit-ngukit itu disebut dalam suatu hadis Nabi sallam, dia akan makan sesuatu benda yang keji di hari kiamat kelak. Maknanya hukumnya haram. Sebab asal pemberian dia nak bersedekah itu mestilah wajhillah, mestilah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan lagi, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa sahaja harta yang kamu nafkahkan, kamu belanjakan, nescaya kamu akan diberi pahala padanya dengan sempurna. Allah akan beri pahala sempurna, kata Allah. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa antum la tuzlamun. Dan kamu sesekali tidak akan dizalimi. Ini aniaya. Ini janji Allah. Wa antum la tuzlamun, iaitu dua lafaz dalam Al-Quran. Bila sebut la tu, selepas la tu ada tak, maka itu menunjukkan tahqiq, sesekali Allah tidak akan zalim. Itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya pemurah itu adalah tumbitu, seolah satu tumbuhan yang tumbuh, kayu yang tumbuh dalam syurga Allah, dan tiada masuk syurga itu melainkan orang yang murah hati. Itu sifat-sifat ahli syurga, disebut, dinakal oleh para ulama.
Iaitu salah satunya sifat mereka itu pemurah. Dan khikir itu, bakhil itu satu pohon yang tumbuh dalam api neraka, maka tidak masuk dalam syurga itu melainkan orang yang khikir. Na'udzubillah min zalik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyum jahilun ahabbu ila Allah ta'ala minal 'abdil bakhil. Bermula orang yang murah hati itu yang jahil, yang terlebih kasih pada Allah daripada orang yang abid, yang kikir. Yakni orang yang jahil, yang murah itu terlebih baik daripada orang yang membanyak ibadah tetapi kikir. Jika ada ia alim sekalipun, walaupun dia orang alim, orang banyak ilmu sekalipun, tapi kalau dia kikir, maka ini bukan sifat para anbiya. Al-Iman Abu Hasan, Al-Iman Abu Yazid Al-Bustam rahimahullah ta'ala, kita kenal biasa Abu Yazid. Abu Yazid seorang ulama yang hebat, seorang waliullah. Abu Bustam lahir di pertengahan Iran. Dia bukan Syiah, maksudnya bukan Syiah dia ni. Dia ni ahli sunnah lah. Sebab di Iran kadang-kadang ahli sunnah ada juga, bukan semua. Ada Syiah pula, ada Syiah yang lampau, Rafidhah, ada Syiah yang dekat-dekat, Aliyah, Zaidiyah. Itu dia antaranya. Jadi ni seorang waliullah, ahli sunnah. Ketika ditanya kepada dia, apa yang cepat maqam kamu naik ke hadratillah? Dia menyatakan, ialah as-sakhab, ialah aku pemurah. Maka sifat para kekasih Allah seperti mana nakal Imam Al-Ghazali, bahkan Al-Imam Mutawalli Sya'rawi yang dalam tafsir itu khusus sahabatul awliya, sifat kekasih Allah dia ada 3 perkara. Sifat-sifat kekasih Allah, maknanya syarat nak jadi waliullah, kekasih Allah, dia kena ada 3 sifat ni. Ada sifat ni, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia martabat satu persatu. Tu hebat. Mana? Pertama ialah as-sakhab, iaitu pemurah. Kerana sifat para kekasih Allah semuanya pemurah. Sebab Rasulullah SAW, begitu juga sahabat. Kita lihat sahabat macam mana. Sahabat Sayyidina Abu Bakar, Siddiq, Osman, Affan, semua itu ada sakhab. Jadi para kekasih Allah dia ada 3 perkara seperti mana disebut oleh Abu Yazid Al-Bustam, iaitu pemurah. Sifat para wali-wali Allah ni pemurah. Sebab apa? Sebab hati dia tidak bergantung kepada yang orang panggil pemberian itu. Dia lebih yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekasih Allah. Yang kedua, al-mu'af, iaitu dia suka pemaaf. Sifat kekasih Allah ni suka pemaaf. Suka pemaaf. Orang buat apa dia biar lah, maaf. Itu hebat. Itu memaafkan orang. Itu sifat wali-wali Allah. Maknanya maqam nak jadi kewalian tu, nak jadi kekasih Allah, ada sifat ni. Pemaaf. Maaf pada orang. Memang beri, orang buat begini, tapi dia maaf. Kerana Allah Subhanahu wa taala janji, Allah pasti akan membalas orang-orang yang iaitu yang membuat kejahatan pada orang. Allah sudah janji. Jadi sebab itulah para wali-wali Allah, maknanya kekasih-kekasih Allah, sehingga ada di kalangan para ulama menyatakan kalau tidak ada sifat ini, hijabullah, dia terhijab nak naik makam di sisi Allah. As-sakhab, pemurah. Al-mu'af, iaitu pemaaf. Yang ketiga, at-tawadhu, rendah diri. Itu sifat wali-wali Allah tu, kekasih-kekasih Allah, dia ada sifat ini. Tak kira dia banyak ilmu ke, dia tak ada ilmu ke, tapi dia ada sifat tawadhu. Sifat tawadhu ialah Allah Ta'ala cepat mengangkat. Pernah ditanya kepada Al-Iman Ibrahim Adham, wali-wali Allah belaka, kisah-kisah para awliya, kekasih Allah. Kerana itulah contoh bagi kita. Kita ni kita tengok dia tu jalan dah. Bagaimana jalan mereka ni sampai ke hadratillah. Maka man sara ila tariq sara ila mustaqim. Barang siapa yang lalu di atas jalan yang betul, maka akan sampai jalan yang lurus.
Kalau kita nak pergi ke Selangor, kita bahan jalan ke Kelantan, memang tak siapa lah. Ataupun kita jalan tak lain ke, kita banyak lagi. Kita jalan bukan betul sebenar, jalan yang untuk nak sampai kepada tempat tertentu, tak akan siapa. Maka begitu juga, kita sudah tahu kekasih-kekasih Allah ni, ini jalan mereka. Maka disuruh kita mengikuti mereka, tengok mereka. Seperti mana Syekh Ibrahim Adham. Syekh Ibrahim Adham menyatakan, aku dapat merasa selain aku zikir pada Allah, tetapi aku dapat perubahan besar dalam diriku ketika aku ada sifat tawaduk, rendah diri sesama Islam. Tetapi hak yang terbaliknya, hak yang bermasalahnya, bertegas dengan orang-orang Islam, tapi berlembah lembut dengan orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Orang kafir buat apa-apa pun, bahan tafsir ke tak kira apa ke, tu apa boleh unding dan macam-macam lagi. Na'udzubillah min zalik. Jadi sifat orang Islam ni, dia kena ada sifat tawaduk. Apa itu tawaduk? Seperti mana disebut oleh Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, tawaduk ialah kamu keluar daripada rumah kamu, kamu memandang mulia kepada semua orang dan kamu memandang hina pada diri kamu. Tawaduk bagi pandangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ialah kamu memuliakan, ialah kamu merasa suatu kekurangan, kamu sentiasa melihat kekurangan yang ada pada diri kamu dan kamu memperbaikinya, dan kamu memandang mulia pada orang lain. Dan begitu juga tawaduk di sisi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa itu tawaduk? Kata Imam Al-Ghazali, kamu merendah diri dan kamu sentiasa memperbaiki diri kamu dengan perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu memandang mulia pada orang lain. Tengok belakang tu mulia belaka. Itu di antara sifat tawaduk yang disebut oleh iaitu panggil sifat wali-wali Allah, kekasih Allah. Mereka naik ada 3, sifat as-sakha, sifat pemurah, dan yang kedua sifat pemaaf, dan yang ketiga sifat at-tawaduk, sifat rendah diri. Dan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sini, bermula orang murah hati itu yang jahil. Dia jahil, dah berapa tu ibadat buat juga, hak fardu dia jagalah, tapi kurang ibadat. Tapi dia pemurah, lebih baik daripada orang yang rajin ibadat sungguh ni, ataupun orang tu banyak ilmu, dia banyak sungguh begini-begini tapi kikir. Maka orang yang jahil itu lebih baik berbanding dengan orang yang tu. Tetapi muqabalah pada hadis Nabi SAW ini, bila seorang itu ahli ibadah, dia banyak ilmu, dia hebat, tapi dia ada sifat pemurah, maka dia katakan zainul akmal, sifat yang sangat sempurna yang ada pada diri dia setelah dia banyak ibadah, lalu dia ada sifat pemurah itu. Ini ada hadis Nabi SAW, ada muqabalah, lawanan dia, itu di antaranya. Dan sabda Nabi SAW, ma ja'alallahu waliyan lahu ila ala saqa wa husnul khalq, dan tiada memberi perangai oleh Allah akan wali, ni baru sebut wali, melainkan atas murah hati dan baik perangainya. Dan sabda Nabi SAW, kita baca di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat untuk semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan sepanjang umur kita dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ilmu kita pada pagi ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akina bit taqwa wa ajirna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.